pelan PITAS 2030 ini adalah pelan jangka panjang yang merangkumi aspek sosial dan ekonomi dengan matlamat pada akhirnya nak menjadikan Terengganu ini sebuah negeri yang maju, berkat dan sejahtera. Kalau kita lihat kepada dokumen PITAS, insya-Allah dalam masa terdekat akan dilancarkan dokumen PITAS 2030, dan di dalam dokumen itu terhasilnya 10 teras. 10 teras strategik yang mana setiap teras ini memberi fokus kepada pelbagai fokus. Merangkumi semua, pendidikan, dakwah, pembangunan, infra dan sebagainya. Dan Tuan YB Esko sendiri berada di bawah teras yang kedua, iaitu pembangunan bandar baru lestari dan kediaman patuh syariah. Jadi perbincangan bicara PITAS 2030 hari ini, saya nak bawa perbincangan kita kepada teras yang kedua, di bawah teras pegangan YB. Di bawah setiap teras ini ada mercu tanda tersendiri, dan di bawah teras 2 ada 3 mercu tanda yang utama yang boleh saya sebutkan sini. Yang pertama adalah Bandar Lestari Terengganu Sejahtera, yang kedua Perumahan Patuh Syariah, dan yang ketiga adalah Terengganu Bersih. Kita akan pergi satu-satu, YB Esko, dan soalan yang pertama mungkin YB boleh ulas sedikit berkenaan mercu tanda yang pertama ini, iaitu Bandar Lestari Terengganu Sejahtera. Bagaimana boleh kerajaan negeri membuat keputusan untuk mewujudkan Bandar Lestari dan apakah keperluannya? Silakan YB. Terima kasih saudara moderator. Sebenarnya yang saya sebut dekat awal tadi, dalam kita nak memajukan sudah tentu kena ambil, kita kena kira apa situasi kita. Betul. Di antara perkara yang kita mengambil pertimbangan dalam nak menggubal ataupun merangka PITAS 2030 ni ialah kita tengok berapa ramai rakyat Terengganu. Kita ada berapa ramai rakyat? Kita ada lebih kurang 1.2 juta. 1.2 juta. Ataupun 1,227,600. Ini mengikut 600 orang mengikut perangkaan tahun 2017 lah. Yang kita buat begitu. Jadi bagaimanapun itulah kita ambil kira kependudukan. Bilangan penduduk kita bukan 1.2, 1.3 juta. Dan kita tengok setiap manusia ni dia perlu ada tempat tinggal lah. Ini antara perkara yang penting. Kita kena ada makan minum, kita kena ada pakaian, dan kita ada tempat berlindung. Ini keperluan asas yang kita tidak boleh nak nafikan. So kita tengok bila kajian kita mengatakan bahawa kita hanya ada rumah sebanyak 217,100 sahaja pada tahun 2017. Sebab itu kita tengok dalam sistem pada ketika itulah, sistem yang lama itu, permohonan untuk mendapat rumah mampu milik saja. Rumah mampu milik ni rumah untuk B40 lah. Untuk orang yang pendapatan rendah kan. Orang M40, T20 tak ada masalah. Dia boleh beli rumah swasta berapa mahal pun. Duit dia banyak, boleh buat pinjam bank. Tapi kalau yang B40 ni nak buat loan bank pun susah. Duit sendiri pun tak ada. Jadi ini antara masalah. Kita tengok golongan ini saja yang memohon 2017 adalah 125,980 pemohon dalam sistem kita. So kita tengok, mana ramai rakyat miskin yang memerlukan rumah. Jadi bagaimana kita nak memenuhi ini? Sudah tentu selain daripada kita buat projek-projek perumahan yang kecil-kecil lah. Yang mungkin satu projek ada, macam sekarang kita buat, ada satu projek 100 buah rumah. Di Terpinis, di Tuk Jembal kita ada 160 unit. Di Tajing kita ada 200 unit lebih begitu. Di Kemaman, di Kemasik tu kita ada buat projek. Tapi itu kalau nak capai memenuhi hasrat tu memang lambatlah. So itu kita kena merangka ke arah membentuk bandar baru yang lebih. Mungkin boleh kita bina rumah dalam 2,000, 3,000 unit satu-satu bandar itu. Dan bandar ini mesti itu kita kena ambil kira juga tempat kita nak majukan. Kita sudah sekarang ni agak, kalau kita tengok di bahagian coastal area ni, pada pantai ni kita macam dah tepu lah. Dengan nampak dah tepu. Dan yang kita masih ketinggalan ialah di bahagian tengah. Zon tengah. Di zon tengah ni memang kita masih lagi banyak tanah kosong dan sebagainya. Maka untuk itu kita kebetulan pula kita tengok di zon tengah ni kita ada beberapa pertumbuhan ekonomi baru selain daripada peladangan,
kita ada pelomongan, dan yang penting disebut bila ada ECRL, bila ada LPT ni, itu ada satu potensi untuk kita memajukan di bahagian zon tengah ni. Dan sudah tentulah dalam kita membangunkan bandar baru Lestari ni, sebut yang komprehensif ni, kita kena ambil kira dari segi yang saya sebutnya ialah pembangunan insan itu. Jadi kalau sekarang ni bandar kita bangun mengikut fizikal dulu, orang kemudian. So kita kena ambil kira bagaimana supaya bandar ini dihuni oleh insan-insan yang boleh membentuk suatu kehidupan yang holistik, yang mematuhi akan kehidupan secara Islamik ni. Jadi ini yang kita masukkan konsep dalam pembangunan Bandar Lestari ialah dalam untuk menyokong sasaran pembangunan lestari ataupun disebut tadi Sustainable Development Goals yang juga telah ditegaskan oleh PBB dalam 2015, yang mana kita meletakkan SDG ni ataupun the Sustainable Development Goals ni dalam proses pembangunan yang kita sudah ubah suai sikit. Kalau PBB ni dia lebih kepada kemanusiaan semata-mata, tapi kita lebih nak bawa pada konsep Islamik. Lepas tu saya selalu sebut kita akan bagi Smart Islamic City, boleh kita terjemahkan Bandar Baru Lestari yang kita nak buat ni sebagai Smart Islamic City. Kalau yang PBB semua disebut Smart City saja. Smart City saja. Kita nak Smart Islamic City. So kita nak ambil konsep fizikal tapi juga konsep rohani tadi untuk kita terapkan dalam konsep bandar baru kita ni. Itu antara perkara yang kita ubah sikit. Kalau dia SDG saja, kita SDGI, Islamic Sustainable Development Goals. Kita terjemahkan nilai-nilai Islam itu dalam pembangunan lestari. Cantik YB.